Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Fenso di sini. Hari ini kita akan lihat eksperimen berkaitan dengan rintangan dalam ya. So, resepi kita pada hari ini ialah berkenaan dengan ini. Kita ada sel kering sebagai sumber kuasa. Seterusnya kita ada pemegang sel kering. Seterusnya kita perlu ada ammeter yang dilihat di situ sebagai pengukur arus ammeter, dan kita perlu juga voltmeter untuk mengukur voltan. Dan tidak ketinggalan kita perlukan rheostat untuk mengawal arus. Seterusnya switch untuk memutus litar, dan kita perlukan penyambung ataupun wire berklip untuk menyambung semua komponen. Dan begitulah dia rajah litar yang kita perlukan. Okey, dan kita mulakan dengan eksperimen ini dengan membuat penyambungan membuat penyambungan seperti mana yang telah ditunjukkan dalam litar itu. Kita ada voltmeter dengan bacaan 0 hingga 5 volt. Okey, lihat pada voltmeter ni bila saya masukkan sel kering bila saya masukkan sel kering dalam keadaan switch terbuka ataupun switch off, kita dapati bahawa voltmeter ini sedang membaca DGE ataupun daya gerak elektrik. Ini tidak ada current, pada masa ini tidak ada current di dalam litar. Okey, so bila kita switch on nanti, maka adalah pengaliran arus elektrik sepatutnya lah jika litar kita ini berfungsi dengan baik. Okey, saya switch on switch ni, kemudian kita lihat masih belum ada apa-apa pada ammeter, masih belum ada apa-apa nampaknya. Kenapa? Sebab kita belum lagi gerakkan rheostat. So bila saya gerakkan rheostat seperti mana yang saya buat ni kan. So bila saya gerakkan rheostat, kita nampak ada aliran current, arus elektrik mengalir di situ. Dan kita setkan arus elektrik ini untuk yang pertama, untuk bacaan yang pertama kita setkan 0.1 ampere. Dan kita lihat apakah bacaan pada voltmeter. Okey, bacaan pada voltmeter sekarang ialah 1.4 volt. Ini adalah set pertama Ini adalah set pertama. Kemudian kita teruskan lagi, tingkatkan lagi arus yang mengalir dengan mengecilkan rintangan pada rheostat, dan sekarang kita setkan pada bacaan 0.2 ampere. Okey, dan kita dapati bahawa bacaan pada voltmeter ialah 1.3 volt. Seterusnya kita kurangkan lagi rintangan pada rheostat untuk membenarkan arus mengalir lebih banyak. Okey, pada kali ini bacaan ammeter ialah 0.3 ampere, manakala bacaan pada voltmeter ialah 1.2 volt. So kita nampak di situ bahawa semakin tinggi arus didapati bahawa berlaku perubahan yang agak ketara pada voltmeter. Kita tinggikan lagi ammeter ataupun arus yang mengalir dalam litar sebanyak 0.4 ampere. Dan sekali lagi kita ambil bacaan pada voltmeter iaitu 1.1 volt. Ini menambah jelaskan lagi bila arus naik, maka kita dapati bahawa voltmeter ada pengurangan, berlaku pengurangan. Dan akhirnya kita akan dapatkan bacaan yang kelima iaitu bacaan pada ammeter 0.5 ampere. Dan kita lihat sekali lagi bacaan pada voltmeter, apa bacaan dia? 1.0 volt. Jadi di sini jelas kita dapati bahawa semakin tinggi ataupun semakin besar arus yang mengalir dalam litar, maka voltage ataupun biasa keupayaan ataupun voltan yang merentasi litar tersebut semakin kecil. Hati-hati ini bukan sambungan seperti mana kita buat litar hukum ohm, ini berbeza. Okey, dan ini dia data yang kita dapat daripada eksperimen ini. Kita dapati bahawa 5 set kita telah berjaya kumpulkan, dan sekarang kita nak buat graf yang berkaitan So kita diminta untuk melakar graf, bukan melakar sebenarnya, kita nak plot graf voltan melawan arus. So seperti biasa kita perlukan sekeping kertas graf. Ini standard ini standard kertas graf. Kita nak buat nak plot graf voltan melawan arus. Dan langkah pertama kita semestinya lah kita kena buat garisan paksi paksi Y dan paksi X juga. Okey, seperti X dan paksi Y, dan sudah pastinya kamu dah tahulah
Okey, apakah pemboleh ubah yang berada pada paksi X dan pemboleh ubah yang pada paksi Y? Untuk pemboleh ubah ataupun kuantiti fizik yang ada pada garis itu, Y ialah voltan dan X ialah arus yang kita setkan, iaitu pemboleh ubah yang dimanipulasi. Seperti biasa, kita buat graf di bahagian atas sedikit, bukan pada garis yang betul-betul tepi kertas graf tersebut, supaya kita ada ruang untuk kita menulis nilai pada setiap paksi ini. Jadi kita mulakan untuk paksi X ini, iaitu paksi arus, dengan meletakkan skala 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Boleh kita letak lebih pun tak apa, sehingga 0.6. Dan skala ini semestinya bermula daripada kosong lah, Okey, dan jangan lupa untuk kita letakkan dia punya kuantiti fizik bersama dengan unit. So di sini arus, unit dia ampere. Seterusnya kita kena kirakan ataupun tentukan skala bagi paksi voltan. So kita kena tentukan berdasarkan kepada data yang kita dapat lah. Kita pun tak banyak tadi, data kita ada 5 saja, dan paling tinggi pun kita ada nilai berapa volt tadi, 1.4 volt. Jadi kita boleh buat, dan di sini saya dah setkan setiap 2 cm. Saya tandakan setiap 2 cm kerana setiap 1 cm dia akan nampak crowded. Jadi saya setkan 2 cm untuk 0.2 volt. Ataupun dengan kata lain, sebenarnya ratio ataupun nisbah dia adalah 1 cm bersamaan dengan 0.1 volt. Tapi saya letakkan di sini 0.2 volt bagi 2 cm. Okey, kita ada sampailah kita boleh melebihi sedikit daripada nilai maksimum tadi. Nilai maksimum yang kita ada ialah 1.4. 1.4. Kita boleh buat sampai 1.5 ataupun 1.6. And then kita jangan lupa untuk kita letakkan dia punya kuantiti fizik lah. Dekat sini dia voltan dan unit dia volt. Okey, so begitulah kita punya bentuk paksi. Nampak kemas, nampak kemas. Okey, itu data-data kita pindahkan kepada graf ni berdasarkan kepada apa yang kita dapat, bukan berdasarkan pada nilai teori, berdasarkan daripada apa yang kita dapat. So daripada eksperimen ni, seperti mana yang saya tunjukkan tu, data yang kita dapat, so kita plotkan dengan tepat. Ini plot dengan tepat, and then kita dapat satu set plot, iaitu 5 lah, 5 kita ada. Dan dengan menggunakan pembaris, kita dapatkan garisan yang terbaik. Garisan yang terbaik yang mengenai majoriti titik-titik yang kita plot tadi. Okay. Contoh dekat sini saya dapat lebih kurang 4 yang kena. So agak tepat lah eksperimen ni. Sebenarnya boleh kena semua. Kalau you buat dengan lebih hati-hati, lebih tepat, semua data mungkin kita dapat sentuh. Dan jangan lupa untuk sambungkan kita punya garisan itu sehingga ia menyentuh pada paksi Y. Ini kita sebut sebagai ekstrapolasi. Kalau tidak, kita tak boleh nak buat hubungan di antara V dengan I ni. Jadi kita kena pastikan ia menyentuh pada paksi Y. Okey, dan seterusnya kita diminta untuk menentukan kecerunan, bagi graf. Okey, jadi kita buat garis putus-putus. Pastikan segitiga bagi penentuan kecerunan graf ni besar. Jangan buat kecil, kita kena buat besar supaya ia lebih tepat lah, lebih tepat. Sebenarnya kalau kita buat kecil, lebih kecil daripada separuh, kita sebenarnya mungkin ada masalah dari segi pemakahan, dan kita letak dia punya koordinat untuk kita buat kiraan nanti.
Okay, so di sini saya dah letakkan coordinate. Coordinate ni senang saja, kita ambil saja value ataupun data yang kita dah dapat tadi. Kita ada coordinate X dan Y. Okey, sebenarnya daripada persamaan ini kita dah tahu ia melibatkan persamaan linear. Ada persamaan linear dekat sini yang melibatkan graf seperti inilah. So kita ada Y equals to mx tambah c. Jadi you all mungkin dah tahu benda ni. Maknanya ada lintasan pada paksi Y yang dilabelkan sebagai C. Jadi selepas ni kita akan lihat apakah yang dimasukkan sebenarnya oleh nilai lintasan tersebut. Begitu juga dengan nilai M ni ataupun simbol M yang digunakan ini sebenarnya adalah merujuk kepada kecurunan graf. Kecurunan graf biasa kita label sebagai M, dan formula yang selalu kita guna dalam matematik biasanya ialah kecurunan sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 kan. So ini yang biasa kita guna. Okey, jadi untuk tajuk ataupun eksperimen kita kali ini, Y dengan X kita itu ada nama dia. Dia bukan sekadar Y dengan X saja. Y kita ialah voltan, so kita letak sebagai V2 tolak V1, manakala X kita ialah arus I2 tolak I1. Dan kita masukkan nilai berdasarkan kepada data yang kita dah buat tadi dan koordinat kita tadi. Dan kita masukkan nilai dia dan kita buat kiraan. Dengan itu kita dapat nilai untuk kecurunan graf yang kita dapat ni. Okay, so kita masukkan nilai dia. Kita ada V2 iaitu, and then kita ada V1. Okay, kita bahagi dengan X2 ataupun I2 itu tolak dengan I1. Okey, dan kita pun buat pengiraan. Ini guna kalkulator lah Okey, guna kalkulator. Sekejap saya tekan. Okey, dan kita dapat jawapan dia. Okey, kita dapat negatif 1. Okey, so negatif 1 ni sebenarnya merujuk kepada apa? Negatif 1 ni kalau kita tunjukkan di sini merujuk kepada, jadi negatif 1 ni sebenarnya merujuk kepada M lah, iaitu kecerunan bagi graf yang kita dah dapat ni. Okey, jadi dalam eksperimen ni sebenarnya nilai M ni ada maksud dia. Okey, berdasarkan daripada persamaan linear yang kita dapat Y sama dengan mx tambah c. So kita dah dapat M ialah kecerunan, Y kita ialah paksi Y lah, paksi Y kita ialah voltan, kemudian paksi X kita ialah arus. Jadi kita boleh letak I menggantikan X dekat situ, dan kecerunan kita adalah negatif 1. Jadi kita dapat negatif 1 darab dengan I, tambah dengan C, dan nilai C kita sebenarnya di sini adalah nilai DGE. Dan bila kita lihat kembali apakah maksud kecerunan itu, iaitu V bahagi dengan I, itu sebenarnya ialah nilai bagi rintangan. Jadi sebenarnya kita dah dapat menentukan nilai rintangan kita. Dan seterusnya kita buat sedikit rumusan di sini. Kita telah berjaya membuat ataupun memplot graf V melawan I, di mana kita dapati bahawa hubungan di antara V dan I dalam eksperimen ini menunjukkan berlaku perhubungan yang sungsang, di mana apabila kita tingkatkan arus, kita dapati bahawa nilai V semakin berkurang. Dan daripada graf yang kita plot juga kita dapat menentukan kecerunan bagi graf tersebut ialah negatif 1, dan ia sebenarnya merupakan nilai bagi rintangan dalam sel kering yang kita gunakan. Seterusnya kita juga dapat tentukan nilai DGE yang ditunjukkan oleh pintasan pada paksi voltage pada masa I kosong. So itu adalah nilai DGE bagi bateri tersebut. Dan akhir sekali, pastikan sambungan untuk setiap komponen dalam litar tersebut perlulah ketat dan mengikut apa yang telah ditunjukkan dalam gambar rajah litar. Okey, saya doakan anda semua berjaya insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya. Bye bye.